Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Muhammad Jeffrey. Tajuk pada hari ini adalah Sejarah Tingkatan 2 Bab 2, Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Dalam bab ini menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Alam Melayu, menghuraikan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Itu merupakan objektif pembelajaran untuk bab 2. Okey, 2.1 Sistem Pemerintahan. Sistem pemerintahan masa Kerajaan Alam Melayu, sistem pemerintahan adalah bercorak beraja, iaitu sistem pemerintahan beraja. Dibahagikan kepada dua, iaitu pusat dan wilayah. Kerajaan Funan. Kerajaan Funan, raja menggunakan pelbagai gelaran, antaranya Krun Benan yang bermaksud Raja Gunung. Raja Diraja yang melambangkan Raja Funan sebagai Raja Segala Raja. Cakrawatin pula bermaksud pemerintahan alam sejagat. Pemerintahan pusat dan wilayah, raja dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Funan dibahagikan kepada 7 wilayah dan ketua wilayah terdiri daripada putera-putera raja. Mereka digelar sebagai Raja Kecil. Kerajaan Champa. Kerajaan Champa, raja menggunakan gelaran Raja Diraja yang diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Pemerintahan pusat dan wilayah dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Dibahagikan kepada 5 wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Wijaya, Gautara dan Panduranga. Kerajaan Sriwijaya. Raja mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai Bodhisattva yang merujuk peranan raja sebagai Buddha di bumi. Digelar sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Pemerintahan pusat dan wilayah dibantu oleh Yuvuraja, iaitu putera mahkota Pratiyuwaraja sebagai Raja Muda dan Raja Kumara. Raja juga dibantu oleh golongan beragama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Wilayah dibahagikan kepada 2 wilayah iaitu kedatuan yang ditadbir oleh datu berketurunan raja dan peradatuan yang ditadbir oleh datu bukan keturunan raja. Kerajaan Angkor. Raja menggunakan gelaran Dewa Raja yang mengaitkan raja sebagai dewa. Kuasa kedua dan ketiga yang penting dalam sistem pemerintahan ialah Permaisuri dan Raja Muda. Pemerintahan pusat dan wilayah, raja dibantu oleh golongan pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Pada peringkat wilayah, Angkor dibahagikan kepada wilayah daerah-daerah kecil dan kampung. Kerajaan Majapahit. Raja menggunakan gelaran Maharaja Sri Maharaja dan Sri Batara. Pemerintahan pusat dan wilayah dibantu oleh Sabta Prabu. Para pembesar Sabta Prabu iaitu Majlis Penasihat Diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Dibahagikan kepada 14 wilayah. Setiap wilayah dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan, pukuan, kebuyutan iaitu daerah dan daerah kecil serta kampung. Kerajaan Kedah Tua mempunyai seorang ketua yang mengurus hal ehwal perdagangan dan keagamaan. Merupakan sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya menyebabkan sistem pemerintahannya berubah menjadi sebahagian daripada Peradatuan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Gangganegara. Kerajaan Gangganegara mempunyai struktur pentadbiran yang tidak jelas, mengamalkan sistem pemerintah beraja. Raja berperanan membangunkan kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Sistem pemerintahan merupakan tonggak penting dalam usaha Raja-Raja Melayu untuk membangunkan kerajaannya. Mereka dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik. Terdapat 2 golongan utama dalam struktur sosial masyarakat Kerajaan Alam Melayu, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Kegiatan ekonomi, pertempatan awal dan peranan sungai dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu telah dibuktikan melalui penemuan arkeologi. Masyarakat Alam Melayu menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan mengutip hasil hutan dan laut, serta pelemongan dan pembuatan. Pertanian mempunyai tanah yang subur. Pada awal kegiatan pertanian hanya bertujuan mensara diri sahaja. Namun, apabila berlaku lebihan pertanian, kegiatan pemasaran dan pembekalan mula wujud. Tujuan memenuhi keperluan penduduk. Antaranya adalah padi.
Kerajaan Funan, Champa dan Angkor terletak di lembah Sungai Mekong, mendapat manfaat daripada kesuburan tanahnya. Hujan juga membekalkan air ke Tasik Telesap yang digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. Pemerintahan Angkor telah membina barir untuk menyimpan air. Manakala Kerajaan Majapahit pula, kegiatan pertaniannya berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Sungai Banggawan, Solo dan Sungai Berantas membekalkan air bagi mengairi padi sawah. Membina kawasan pengairan bagi meningkatkan pengeluaran padi. Kerajaan Sriwijaya pula, padi merupakan tanaman utama dan ditanam di kawasan pendalaman Palembang, terutama di Tanah Tinggi, Pasir Mas dan Gunung Musi. Okey, berdasarkan gambar di bawah. Rempah ratus terdapat di alam Melayu iaitu bunga cengkeh, buah pala dan dada hitam. Bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala ditanam di Pulau Banda, manakala lada hitam ditanam di Sumatera dan Jawa. Selain padi dan rempah ratus, kegiatan pertanian lain juga ada ditanam di Kerajaan Alam Melayu. Tanaman lain juga diusahakan seperti pisang, tepu, bijan, kekacang, kelapa, sayuran dan buah-buahan. Mereka juga turut terlibat dengan menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Mereka juga membekalkan kulit kura-kura. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang penting. Kedudukan alam Melayu berada di tengah perdagangan juga merupakan faktor utama perkembangan perdagangan. Adanya kemudahan pelabuhan membolehkan pelabuhan perdagangan berkembang maju. Contohnya tempat tinggal, tempat menyimpan barang dan kawasan berjual beli. Kerajaan Funan pelabuhannya berada di OCEO. Barang didagangkan adalah dama, kapur barus, kayu cendana dan gaharu. Kerajaan Champa pelabuhannya berada di Turan, Kamran, Seri Banoi dan Maliti. Barang yang didagangkan adalah beras, emas, perak, gading, gajah dan gaharu. Manakala Kerajaan Sriwijaya pelabuhannya berada di Palembang. Barang perdagangannya adalah dama, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, rumpah laut, gading gajah dan sumbu badak. Kerajaan Angkor pelabuhannya berada di Yasodarapura. Barang yang didagangkan adalah gaharu, buah pelaga, liling, lebah, minyak sayuran, dama dan gading gajah. Kerajaan Majapahit pelabuhannya berada di Tuban, Sedayu, Gerasik dan Surabaya. Barang yang didagangkan adalah rempah, beras, rotan, kayu cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan mutiara. Kerajaan Kedah Tua pelabuhannya berada di Sungai Mas dan Pekalan Bujang. Barang yang didagangkan adalah rotan, damai, kayu cendana dan gading gajah. Kerajaan Gangga Negara pelabuhannya berada di Pengkalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bedo dan Sungai Siput. Barang yang didagangkan adalah emas, biji timah, rempah ratus, kapur barus dan dama. Perdagangan luar. Perdagangan luar yang sering diperdagang dengan alam Melayu adalah dari China, India, Arab dan Parsi. Mereka membawa pelbagai barangan dagangan untuk dijual dan ditukar dengan barangan daripada kerajaan alam Melayu. China membawa barangan dagangan seperti sutera, tembikar, pinggan dan mangkuk, payung, gula dan gendang untuk mendapat barangan terutama yang membawa nilai perubatan dari alam Melayu. India membawa kain kapas, tembikar dan pelbagai jenis batu berharga seperti akik dan kenelian dan mereka mendapatkan kain sutera dari China dan pelbagai jenis barangan di alam Melayu. Arab dan Parsi pula membawa tembikar minyak, wangi, barangan kaca dan manik dan mereka membeli rempah dan kayu wangi di alam Melayu untuk diperdagangkan ke Arab dan Rom. Hasil hutan. Gaharu digunakan sebagai bahan pewangi dan perubatan. Gaharu banyak didapati di hutan Sungai Mekong, Tanah Melayu dan Sutera. Hasil hutan yang kedua adalah sarang burung. Sarang burung layang-layang banyak didapati di utara Borneo dan digunakan untuk kesihatan dan perubatan. Rotan juga merupakan hasil hutan utama kerajaan alam Melayu. Rotan mudah didapati di alam Melayu. Rotan digunakan sebagai bahan binaan dan barang kraft tangan. Kapur barus juga merupakan barang hasil hutan kerajaan alam Melayu. Kapur barus banyak ditemukan di Sumatera dan Borneo. Kapur barus digunakan sebagai bahan pewangi. Selain hasil hutan, mereka juga mengut hasil laut.
Antaranya adalah gamat. Gamat dijadikan sebagai bahan makanan dan perubatan. Yang kedua adalah rumpah laut. Rumpah laut dijadikan makanan. Dan mutiara juga merupakan hasil laut kerajaan alam Melayu. Mutiara dijadikan barangan perhiasan. Pelombongan dan pembuatan merupakan kegiatan penting di alam Melayu. Emas dilombong di Campar, di kawasan pegunungan Hui, manakala biji besi dilombong oleh kerajaan Angkor dan dilombong di pergunungan Penuh Dek. Manakala di Campar, perak dilombong di Andrapura dan kawasan di antara Amaravati dan Wijaya. Hasil daripada pelombongan tersebut terhasillah pembuatan, iaitu barangan perhiasan. Masyarakat kerajaan Funan dan Angkor menghasilkan pelbagai barangan daripada biji besi dan emas seperti barang perhiasan. Masyarakat kerajaan Campar mahir dalam pembuatan tembikar. Masyarakat kerajaan Campar mengusahakan pembuatan cuka kelapa. Masyarakat kerajaan Majapahit mengusahakan pembuatan garam, gula dan minyak. Di samping itu mereka mengusahakan pembungkusan daging kerbau dan pembuatan mi daripada beras. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe my channel.